Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Al-Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh barakah ni, di waktu duha kita mengisi masa kita dengan amalan yang mana di sisi Allah SWT ini sangat-sangat dituntut. Ini menuntut ilmu. Talabal ilmu faridatan kulli muslimin wa muslimat. Alhamdulillah, dan siri pengajian kita telah pun berlangsung dalam keadaan yang subhanallah, Allah izinkan, Allah berikan ruang dan peluang untuk kita terus bersiaran setiap minggu. Hari Ahad. Siri 41. InsyaAllah, dia ibarat bengkel. Bengkel kita tu dia tak boleh tutup. Ibarat hospital juga. Hospital tak boleh tutup. Tapi orang yang datang tu boleh pergi dan datang. Macam itulah. Jadi alhamdulillah insyaAllah pengajian ni takkan tutup selagi mana Allah izinkan hayat di kandung badan. Maka yang mana Allah berikan peluang untuk datang, untuk sentiasa istiqamah dan pengajian, silakan. Ini sebagai tanggungjawab untuk dalam kita nak memastikan diri kita untuk sentiasa berada dalam landasan yang benar, iaitu dalam perbahasan yang mengikut kepada sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks kehidupan terutamanya. Saya ulang lagi sekali. Dalam konteks kehidupan terutamanya. Kehidupan kita ini perlu diperbahaskan, perlu dikaji, perlu diteliti dengan orang kata apa, sedetailnya. Sebab begini. Kalau dalam kita melihat bagaimana Allah kira. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bayangkan Allah kira sebesar zarah. Allah kira sebesar zarah dosa pahala. Bayangkan. Jadi nanti kata lain, memang sedetail itulah yang kita nak perhalusi. Kehidupan ini terperinci, begitu tepat dan tiada lagi sebarang orang kata apa, keraguan. Ragu ni tak perlu banyak, sikit. Ragu ni sebenarnya sikit, tak banyak. Tapi yang sikit itulah menyebabkan sesuatu perkara tidak boleh lengkap. Jangan pandang remeh dengan yang sikit, kerana yang sikit itulah yang menyebabkan tidak lengkap yang banyak. Contoh, tak ada titik. Bila tak ada titik saja, dia akan pending. Dia tak ada noktah. Nak letak noktah tu tak berani. Dah boleh noktah ke? Tak berani. Ilmu nak letak noktah tu tak ada. Jadi bila ilmu tak ada nak letak noktah, jadi perjalanan itu bercakap bersambung-sambung, ayat bersambung-sambung. Jadi kehidupan itu akhirnya tak ada penyelesaian. Walaupun nampak simple, ilmu titik. Saya pernah sentuh dalam bab pengajian Lisanul Haq. Satu titik. Nampak macam alah ilmu satu titik Ustaz. Kalau tak ada titik noktah, kelang kabut hidup. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT. Dia bukan dua majlis, bukan Khadijah Mustamad. Banyak majlis time-time macam ni. Kita tengok mana yang saya kena teruskan majlis ni. Sebab majlis ni dah memang ada. Kalau ada majlis yang datang kemudian, silakan.
tak ada halangan. Kalau nak pergi yang majlis yang kemudian baru tu ada mungkin nak tahu, silakan. Itu yang saya cakap tadi. Bengkel tetap buka, hospital tetap buka. Anda nak pergi hospital sebelah ke, hospital ni ke, pergilah, tak ada masalah. Ini tanggungjawab yang mana menjadi amanah untuk penyampai. Antum yang mendengar menjadi amanah untuk mengambil ilmu. Nak ambil di mana-mana silakan, tak ada masalah. Kita tak ada apa-apa ikatan pun. Adapun menjadi ARF itu adalah ikat diri sendiri. Tak terikat dengan pengajian ni pun. Ikat dengan diri sendiri supaya Allah iktiraf antum semua. Anda semua sebagai penuntut. Itu saja. Penuntut ni perlu ada, orang kata, akad hitam putih. Jadi, perlu dikeluarkan oleh tenaga pengajar. Kalau syok sendiri jadi penuntut pun tak jadi juga. Jadi, tenaga pengajar mengadakan platform untuk jadi penuntut. Jadi yang menuntut pun bukannya suka-suka sebab pakej sebagai penuntut dia besar ya. Anda jangan ingat jadi penuntut ni macam budak sekolah. Tak. Penuntut di sisi Allah SWT itu Allah jamin rezeki dia. Kita ni nak bagi peluang, nak bagi ruang terdetik dalam lintasan fikiran dan hati untuk mengatakan beri peluang kepada yang nak belajar itu benar-benar menjadi penuntut. Dan dia tak ada habis. Kalau dalam penuntut sekian-sekian itu, dia ada habis. Mungkin habis ni habis. Tapi dalam penuntut, dalam ilmu kehidupan, dia tak ada orang kata tak ada berhenti. Bukan tak ada titik, tak ada berhenti. Berhenti ni maksud, tak boleh berhentilah. Nak quit tu tak boleh sepatutnya. Selagi mana anda ada kehidupan. Jadi beruntung. Sebab tu saya kata, menjadi penuntut ni adalah untuk mengikat diri sendiri agar mendapat segala kelebihan. Kelebihan tu yang kita nak tu Allah SWT. Allah angkat darjat yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat darjat orang beriman di kalangan kamu. Dan juga orang yang wa'utu ilma darajat. Dan orang yang ada ilmu. Allah angkat. Jadi nak angkat jadi orang yang Allah SWT pilih, itu jadikan diri dia sebagai penuntut. Nak dengar secara live ke, nak dengar ulangan ke, saya dah bagi tahu dah kalau tak dapat dengar secara live, dengar ulangan. Tapi kalau tak ada apa-apa maslahah pun, time begini, dengarlah. Kalau ada maslahahnya, ada kekangannya, silakan, uruskan. Anda tak terikat pun. Tapi ingat, bila terikat diri sebagai penuntut, anda akan dapat seluruh kelebihan yang ada. Sebab tu seorang penuntut itu, kelebihannya adalah tadi, jaminan. Jaminan. Kita hari ini semua nak rezeki yang terjamin. Allah dah jamin rezeki. Tapi setara mana Allah jamin itu mengikut kepada tahap kedudukan seseorang itu. Kalau seseorang itu meletakkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jamin rezeki dia. Sudah pasti rezeki dalam konteks umum itu sudah Allah sediakan untuk semua. Tapi ada rezeki yang dipanggil khususan. Rezeki yang dikhususkan ini adalah rezeki yang tertakluk pada wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja, orang bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Biasa orang yang duk planning ni duk tuk dapat 2000 dia dah sangka dah, mana Allah izinkan. Tapi bagi orang yang mendapat dipanggil ekstra kelebihan, Allah akan bagi, you takkan sangka kan you dapat 5000 10000, itu satu. You takkan sangka kan hidup ni kalau ikutkan mesti akan jadi begini, tapi jadi begini. Kita takkan sangka kan bagaimana sesuatu perkara itu kalau nampak macam boleh merosakkan, tapi tidak. Ini yang kita nak. Dan yang paling hebat, kita nak bahawa hidup kita ni sebati dengan pertolongan Allah. Kita nak rasa Allah tolong. Kita tak nak pakai sebab kita mampu pakai. Kita nak hidup ni dengan kerana credibility kita nampak, oh boleh. Tengok diri, tak boleh. Kita nak merasakan bahawa aku pakai ini sebab Allah, bukan sebab aku boleh pakai sebab orang bagi sekadar itu saja. Tak, kita nak nampak Allah. Itu sebenarnya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mendapat jaminan, pastikan. Dan jaminan yang dijamin rezeki di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan permudahkan jalan dia ke syurga. Ini hari semua orang nak masuk syurga. Tanya 10-11 orang nak masuk syurga. Tapi di manakah plan tindakan dia untuk masuk ke syurga itu? Di manakah kesungguhan kita untuk masuk ke syurga itu?
Sebab itu bila antum semua, anda semua menyertai ARF ini sebagai penuntut ilmu, maka mudah-mudahan ini menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan. Bersungguhnya kita untuk memastikan diri itu menjadi penuntut. Sungguh. Bila bersungguh itulah akan membezakan tahap tadi, tahap pertolongan, keistimewaan itu berbeza atas tahap kesungguhan. Jadi sedang menyemulakan Allah SWT. Lagi tinggi kesungguhan itu, maka lagi besarlah ganjaran yang Allah akan berikan. Mana beli motorbike sebab Allah Maha Kaya. Bagi kita rasa nikmat ada motorbike. Okey kan macam ni Ustaz. Dia bukan rasa je buktikan Allah kaya dengan bawa motorbike itu dengan taat kepada Allah. Dia ni Allah kaya ni bagi kita superbike. Tak jauh lah macam saya lah. Allah bagi superbike. Nak rasa Allah kaya tu kayanya Allah Ta'ala. Sehingga bagi kita untuk taat pada dia. Itu betul Allah kaya. Kalau tidak hanya sekadar jadi lafaz penyedap. Orang kata apa, pemanis kata di bibir lah. Itu je lah. Kalau betul nisbahnya kepada Allah Maha Kaya, pastikan dengan adanya superbike itu, anda akan semakin dekat dengan Allah. Terutamanya kenderaan, mesti menuju tempat kan. Dia setiap benda, ini nanti kita akan pergi pada tablik nanti. Ini pengajian ni panjang lagi. Cuma tak apa, saya akan masuk juga sikit. Contoh. Setiap perkara yang dibeli itu, mesti ada kegunaan dia. Contoh kenderaan, motor. Dia mesti nak menuju ke tempat. Tapi kalau tengok list, banyak ke restoran ni banyaknya. Ni mana bukti Allah Maha Kaya? Tengok restoran, sikit-sikit restoran, sikit-sikit anyai. Sikit kan cross country. Lepas tu cross nation. Oh, boy. Cross masjid mana? Asyik cross lain dah. Nak kena buat program baru pergi. Program konvoy masjid ke masjid baru keluar. Even nak pergi sendiri, nak rasa bawa tu. Nak kena ada geng dulu baru rasa seronok. Dia tak boleh nak Lone Ranger, tak boleh. Itu maknanya beli bukan tunjuk Allah Maha Kaya. Sebab tu saya akan perhalusi. Sama juga dengan bukti kalau orang kahwin lagi pun, saya kahwin ni sebab menunjukkan Allah Maha Kasih Sayang. Kalau nak buktikan Allah Maha Kasih Sayang, pastikan tiada kecemburuan pada isteri-isteri. Kalau kahwin masih lagi terkial-kial lagi nak cover lain sana, cover lain sini, itu bukan membuktikan Allah Maha Kasih Sayang. Nak buktikan Allah Maha Kaya tu adalah kegunaan apa yang Allah bagi itu taat. Itu bukti Allah kaya. Alhamdulillah. Sudah jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kehadiran tadi, nak menunjukkan Allah Maha Kaya itu kehadiran segala apa fasiliti dunia. Itu dipergunakan, mileage dia. Kita nampak. Contoh, bagi seorang isteri. Allah bagi dia menjadi isteri, pastilah kegunaannya pada suami. Bukan kata orang lain yang banyak describe pasal isteri kita. Oh, si isteri ni. Orang lain banyak cerita pasal isteri kita. Orang lain yang banyak kata, ya, suami tak kerti nak cakap pasal isteri. Kegunaan isteri. Isteri Allah jadikan untuk suami. Clear. Okay. Isteri untuk suami. Datuk Ustaz, segala apa yang pada isteri itu akan jadi untuk suami. Betul saya kata, hati-hati bagi seorang isteri yang hanya berhias di luar rumah tapi tidak di hadapan suami. Apa saja yang ada pada isteri itu, ujung rambut, ujung kaki, haram bagi dia untuk pada lelaki yang lain, ajnabi yang lain. Sebab Allah tak jadikan, ingat, mana wahai wanita dan para isteri. Kalau tidak kerana Nabi Adam AS meminta pasangan kepada Allah SWT, maka anda tidak akan wujud ke alam ini. Jadi kehadiran anda
di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi perhiasan bagi suami. Dah duk bertebing kat luar berhias untuk orang tu, kenapa? Dia tak ada hati dengan suami, tanggunglah dengan Allah nanti. Suami pula buat isteri itu murah-murah. Murahan. Habis ya? Bermula dengan isteri nak dimurahkan dengan dunia. Suami pula ambil mudah-mudah saja. Habis. Setiap tu ada kegunaan. Allah Maha Kaya. Mengadakan semua perkara tanpa perlu manusia. Maha kayanya Allah itu, adanya dunia ini, sehingga kita menjadi taat kepada Allah. Itu kaya Allah Ta'ala. Jadi isteri memang untuk suami. Apa yang ada pada isteri itu? Dia tak ada kehendak diri. Sebab diri bagi seorang isteri adalah suami. Sebab tu mana-mana isteri yang tak bersatu dengan suami, pasti akan huru-hara hidup dia. Tak boleh. Dia mesti tak puas. Walaupun dia boleh buat pilihan dia, tapi kalau suami tak suka, dia mesti isteri yang kecil hati. Kecil hati saya, abang tak suka. Dah, patutnya ikutlah suami suka. Simple je kan? Simple, patutnya. Bila suami tak suka, tak puji atas pilihan isteri, maka suami akan dipersalahkan oleh isteri kerana tidak faham naluri seorang isteri. Saya nak tanya balik. Kehadiran seorang isteri itu untuk siapa? Ini bahayanya kalau wanita atau isteri yang dilahirkan independen. Nak semua atas keputusan ni. Sebab dia ada duit. Dia ada duit sendiri, dia boleh buat keputusan sendiri. Suami ni sekadar tempelan. Sekadar just nak tanya je. Dia bukan nak bagi keputusan pun. Just buat syarat. Bang okey tak bang? Kalau kata abang kata tak okey, alah abang ni tak okey pula. Kita tengok okey ke tak? Dia nak suruh okey. Itu saja. Bila suami kata tak okey, abang tak sporting. Abang tak sporting terus. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Dia berbalik tadi kegunaan. Bila sebut tentang setiap apa yang Allah adakan pada kita itu, ada kegunaannya. Contoh terbalik pada isu tadi. Warna kita kata tentang motor, superbike. Memang kadang-kadang ni Allah bagi. Kita nak kaitkan dengan Allah, pastikan peralatan itu, mileage-nya, structure-nya. Kalau tengok blueprint dia, ke mana, mesti ke Allah. Tapi ke lain, itu bukan. Macam isteri, saya ni kerja untuk cek ridha Allah, Ustaz. Tapi, tak banyak pun untuk suami. Banyaknya untuk memikirkan masalah diri, masalah anak-anak. Ramai mak-mak, isteri-isteri, dia mikir masalah anak-anak. Bukan masalah suami. Malah fikir masalah suami, buat apa? Dia berkhidmat untuk anak-anak. Ramai mak-mak sekarang ni bekerja keras untuk anak-anak. Betul? Dengan harapan anak-anak tu menjadi sebab masuk syurga. Tak boleh tentu. Pintu syurga kamu bagi orang perempuan, isteri itu suami. Ingat. Sebab apa? Ni mentaliti berdiri kaki sendiri. Ni mentaliti suruh ada harta. Ni orang perempuan. Orang lelaki pula mengiyakan je. Langsung habis hilang penghayatan zikrullah ni yang kita nak cerita pagi ni. Penghayatan zikrullah langsung tak ada. Sebab apa tak ada? Langsung tak kuat jiwa. Sedangkan zikrullah itu penguat jiwa. Langsung tak kuat. Sebab tu isteri dia ragu. Boleh ke suami dia sara dia? Sebab dia tak ada zikrullah lah. Isteri suami pula ragu. Boleh ke aku sara isteri aku? Masing-masing ragu. Bila masing-masing ragu, dia tak ada hati, dia tak ada zikrullah. Isteri yang meragui suami, boleh ke sara saya? Suami pula, boleh ke aku seorang je yang kerja? Sedangkan tugas itu adalah pada suami. Dan seorang isteri yang Allah pilih hati ada zikrullah, kuat hati dia, dia banyak doa untuk suami dia. Dia jaga amalan, tidak mengundang dosa, maka doanya makbul, Allah kabulkan doanya, Allah permudahkan urusan suaminya, maka dia pun dapatlah kemudahan itu di saat suami dia dimudahkan. Ni tidak, tak boleh percayalah suami ni. Saya dah biasa berdulu lagi, daripada kecil lagi, saya semua beli sendiri, daripada kecil lagi. Jadi, saya tak boleh gantung lah. Kami diajar untuk orang perempuan ni tak boleh gantung dengan lelaki. Dah diajar dah rupanya. Ada tukang ngajarnya rupanya. Ya Allah. Ada tukang ngajar.
Tukang mengajar ada. Tak boleh agak duit suami je. Kita orang perempuan kena ada maruah kita sendiri. Nampak? Jadi sedang nyembahnya mulakan Allah SWT. Hmm. 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 Contoh, kalau dah bercucu, tinggal suami tidur dengan cucu. Contoh, tu contoh. Hati itu tidak kuat kerana tidak ada padanya perletakan keutamaan dalam kehidupan. Benar Iza Batrisha, itu mentaliti barat kapitalis yang nak menyamakan wanita dengan lelaki. Kapitalis. Belasah tukang ajar tu, ya, memang pun akan datangnya penegak-penegak kepada kebenaran, akan menghancurkan kebatilan dan kita akan bertentang lah. Sebab tu, Puan Nur, saya ni ada segelintir tu tak senang dengan saya. Sebab ustaz duk entam orang lelaki perempuan. Tapi orang sama, duk tengok orang perempuan juga. Duk galakkan infak. Saya cakap, siapa kata? Siapa kata? Kita bagi ruang, bagi peluang. Nabi kata. Ikutlah Nabi kata kan. Jangan rasa bangga harta tu tak digunakan untuk agama. Jangan rasa bangga harta tu ada pada agama. Patutnya syukur. Anda masih lagi berguna pada agama. Ingat, seseorang itu langsung tiada gunanya biarlah pada agama dia tak ada penglibatan. Pada agama dia tak ada apa-apa sumbangan. Maka orang macam ni tiada guna. Hati-hati. Jadi memang wanita itu kegunaannya itu Allah jadikan untuk suami. Dia kena ingat. Jadi sedang nyembahnya bukan Allah SWT. Sebab itu, dalam kita nak penghayatan zikrullah dalam kehidupan, kita nak meletakkan kembali bagaimana penghayatan ini benar-benar meresap dalam jiwa kita. Sehingga dia menjadi kuat. Ini hari ramai. Ramai kalau kita lihat tanpa sedar, jiwanya lemah. Lemahnya jiwa itu kerana penghayatannya kurang. Kurangnya penghayatan seseorang itu menyebabkan lemahnya jiwanya. Kalau kita lihat, sedang nyembahnya mulakan Allah SWT. Okey. Subuh pagi tadi, saya bagi satu tamsil. Contoh. Lilin. Itu berguna kerana cahaya pada apinya. Lilin. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kewujudan lilin ini adalah untuk membawa maksud cahaya ini. Kena nak bawa sumbu ni. Baik. Sama juga dengan kalau nak cerita bak lampu ke, LED ke, kau pandailah nak cerita pasal apa kan. Ada filament dalam ini. Sekarang tu pakai filament lah. Sekarang ni dia pakai LED je dalam ni kan. Contoh. Maksud kepada cahaya ni. Ni mentol.
Kalau kita lihat, nak dikaitkan bergunanya mentol ini, lilin ini, pada ni kilowattnya. Ini cahaya apilah. Cahaya api. Maka kita akan tengok berapa terang dia boleh pergi. Sama dengan lilin. Maka jasad ataupun casing ini hanya untuk memegang cahaya itu. Maka kalau nak dikaitkan dengan manusia, itu berguna apabila kuat jiwanya, yakni dilimpahi cahaya. Jadi kuat jiwa ni dengan cahaya. Sebab jiwa ni yang mengukur kekuatan itu adalah bagaimana menerangi dia. Apa yang menerangi itu? Kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. Maka cahaya ini, itulah manfaat seseorang itu yang menerangi cahaya itu dengan ilmunya, dengan khidmatnya, kalau kita lihat bagaimana dengan khidmat, dan kita tengok ada yang pergi kepada dengan taatnya, itu cahaya. Bukan dengan hartanya. Tak ada kena-mengena dengan harta. Malah harta ini akan digunakan untuk khidmat, untuk taat, untuk ilmu. Maka barulah dia jadi cahaya. Malah kalau sebab harta, tak ada ilmu, tak ada khidmat, tak ada taat, maka gelap. Bila gelap, maka tak ada kekuatan, lemah. Sebab tu bila hati itu gelap, tak ada limpah, maka tak berguna. Sebab tu mana berbalik kepada isu harta tadi, suami yang mana dia hanya merujuk kepada harta, maka harta ini menutup ilmunya. Sayanglah, takkan nak cari ilmu, kadang kena invest pula masa. Jadi masanya itu tidak diguna. Sebab nak dapat harta, dia kena dapat dengan masa. Jadi masa ni dia direct guna untuk harta. Dia tak pergi kepada ilmu. Masa ni dia tak pergi kepada khidmat. Masa ni tak pergi kepada taat. Maka terhijablah dia. Terhijablah harta ni lah yang menghijab dia daripada mendapat cahaya. Sebab cahaya ni dilimpahi cahaya apabila manfaat melalui ilmu, melalui khidmat, melalui taat. Bayangkan ketika umur dia katalah 20 tahun. Celik-celik mata dia dah jadi cerita tentang RM. Umur 20 tahun dah cerita pasal duit. Baik. Terus 30 tahun. Dia ustaz ada ilmu juga. Yalah, ilmu duit je lah. Dia cahaya dekat duit je lah. Bukan cahaya pada hatinya. Dia cahaya, dia ilmu tu cahaya. Jadi, ilmu cahaya dia suluh kat duit. Bukan suluh kat hati. Dia cari juga ilmu. Sebab ilmu tu bersifat cahaya. Tapi dia makin nampak. Makin geliga lah dia punya cara cari duit dia. Memang menyuluh pada duit lah. So, macam-macam semua cari duit. Jadi bayangkan. 30 tahun, lagi 10 tahun. Dia telah bina ilmu yang hanya menyuluh pada duit. Maka sepanjang 10 tahun itulah. Dia hanya melihat duit. Okay. Bila kata duit, khidmat dia pada agama ke? Tak, dia khidmat dia pada duit lah. Maka ilmu dia khidmat juga. Bagi-bagi balik petang, kadang-kadang balik malam, kadang tak balik-balik pun ada. Khidmat juga, tapi khidmat dia pada apa? Duit. Taat. Taat juga. Taat ni apa? Ikut arahan. Apa arahan? Bila duit kata cepat datang kerja, cepat. Jaga klien, jaga. Buka aurat, buka. Jadi di mana untuk agama? Tak ada.
sebutlah untuk agama, dia sebut je lah, tapi implementation out. Sebab dia bermula untuk melihat duit. Akhirnya dia boleh buat duit umur 40 tahun, millionaire, dapat first million. Ataupun lebih awal sikit, umur 25 tahun. Ini cegah ni jenis main telan duit ni. Ni dahsyat ni, meniaga meletup-letup ni. Umur 25 tahun, dia dah jadi first millionaire. Baik, soalnya, dia dapat first millionaire tu dengan cara apa? Hati dia kuat ke ataupun duit itu yang kuat? Dia begini. Dia sama ada kuat ni, Allah bagi juga. Dia nak kuatkan ekonomi atau kuatkan hati. Pilih. Maka yang banyak dia nak kuatkan ekonomi. Dia akan menyuluh duit dia. Maka dalam tempoh 30 tahun itu, ataupun 10 tahun itu, dia menguatkan duit dia. Dia tak menguatkan hati dia. Sebab itu, bila dapat duit, sakit hati. Bercerai-berai pun ada. Jadi terhijab ni. Hati dia tak kuat. Sebab tu dia tak boleh terima orang pandang dia tak ada duit, lekeh, dia tercabar. Jadi nak keluar daripada hidup dia. Just semalam, isu semalam kan. Mak mentua lekeh kan dia rasa macam tercabar sangat. Maksud hati dia belum dibina nak kuat. Jadi maknanya banyak masa dia menyuluh kepada bagaimana nak kuatkan ekonomi aku ni. Jadi yang kuat ekonomi bukan hati dia. Hati dia tak kuat. Ada orang yang Allah bagi kuat hati dia, maka sebab kuat hati dia, kuat ekonomi dia. Ni yang kita nak. Allah kuatkan ekonomi dia kerana kuatnya hatinya. Kerana yang menyuluh ekonominya bukan lagi orang kata dunia ataupun ilmu yang menyuluh, tapi iman. Dia pergi dah mengatasi, dia melihat duit dia itu dengan iman. Maka dengan keimanan itulah menyebabkan kuat. Dia tak ada keraguan dah. Hati dia tak ada keraguan kepada ekonomi. Sebab tu, orang yang nampak dia kuat ekonomi duit, tapi sentap dia. Hati dia kecil. Sentap. Cuba cakap dia tak ada duit. Cukup pantang. Tak percaya tak ya? Cuba cakap dia jatuh. Dia takkan mengaku jatuh. Malah dia akan apa? Dia takkan jatuh. Sembang takkan jatuhnya. Orang kata kalau sembang tu gajah pun boleh terbang. Cukup pantang. Sebab tu dia kok mana pun dia kena jaga style dia. Dia tetap jaga style. Malulah kita. Kita pernah senang suatu ketika dulu. Takkanlah. Ataupun dia nak buat comeback. Hati sesiapa yang tak kuat ni, dia sibuk menguatkan ekonomi, menguatkan rumah tangga, menguatkan benda. Dia sibuk kuatkan benda-benda tu. Dia tak kuatkan hati dia. Walhal yang nak dikuatkan hati itu, contoh manusia itu berguna apabila kuat jiwanya, yakni dilimpahi cahaya. Itu yang kita nak. Kita nak cahaya yang melimpahi hatinya, menyebabkan kuatnya hatinya, menyebabkan keluarga kuat. Kuatnya hatinya, menyebabkan duit, harta je kuat. Kuat hatinya, menyebabkan keliling menjadi kuat. Bukan kuat hartanya. Bukan kuat ekonomi dia kuat. Ekonomi dia kuat tu. Jangan main. Dia bab-bab ni tak usah bimbang. Tak jatuh punya. Tapi hati lemah. Hati kecil. Cakap sikit je. Orang sentuh tak ada duit. Orang lain pakai lebih dia terasa. Kecil hati dia. Dia dah ada duit dah. Dia tengok orang lain panas. Itu nama kecil hati. Kecil hati dia. Cabaran datang, dia mula tak boleh nak handle. Dia risau dengan kejatuhan. Samalah dengan kalau orang sibuk nak kuatkan rumah tangganya. Nak kuatkan rumah tangga je. Nak kuatkan hubungan antara suami isteri sahaja. Jadi, apa yang dikuatkan hubungan suami isteri tu? Dikuatkanlah dengan tip-tip, dengan belayan, dengan kata-kata. Jadi, walaupun dia ni dah jadi pasangan yang sangat ideal, tapi tetap terancam. Sebab tu hati-hati, ada orang, dia nampak so sweet. Oh, lama so sweet lah. Rupanya, dalam so sweet, tangan slow kat bawah cubit. Abang, jangan nak kata-kata bang. Abang siap bang. Abang kata abang siap. Abang lemah lebam peha dia.
Abang Leman pun sebab dah terlampau so sweet kan. Jadi cubitan isteri itu anggap cubitan manja lah. Walaupun berlebam-lebam kawan tu kena cubit. Jangan. Sebab kita ni bila sebut hati kuat, ni akan jadi cahaya. Jadi jiwa. Bila hati kuat itulah yang akan menguatkan keluarga. Hati kuat tu akan menguatkan ekonomi. Bermaksud, bukan ekonomi yang kuat, menguatkan. Ekonomi itu lemah sebenarnya. Keluarga itu lemah. Bukti ekonomi lemah, keluarga lemah, cuba tengok. Ada orang yang kuatkan ekonomi, tapi bila diuji, tumbang. Tengok ekonomi. Sale naik, lepas tu toko drop. Terus drop. Tak payah jauh lah, Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg nyanjam itu hari berapa bilion turun. Bilion kan tuan. Memanglah dia dah beratus bilion, tak tahu berapa lah. Tapi 6 jam tu kerugian dia mendadak tu kan. Bilion. Bukannya RM1, RM2. Anda mengukuhkan ekonomi hanya pada ekonomi, walau hakikat ekonomi itu rapuh serapuh-rapuhnya. Anda nak mengukuhkan keluarga dengan keluarga, walhal hakikat keluarga itu rapuh serapuh-rapuhnya. Contoh tadi pasangan menguatkan rumah tangga dengan apa? Dengan pasangan sendiri. Maka dia akan jadi close lah, very close. Kita akan nampak dia macam belangkas lah. Rupa-rupanya bukan kuat. Saling takut dan ketakutan. Jadi dia pegang erat. Tuan-tuan boleh nampak tak orang, beza orang pegang tangan rapat. Orang kata, nyaman dia tengok. Dengan orang pegang rapat juga, tapi ketakutan. Rapat dia pegang. Erat dia. Rupanya satu pasangan ni ketakutan, satu pasangan ni kekuatan. Jadi pegang tangan isteri dia kuat. Masing-masing ada hati yang bersih. Bila pegang tu kuat. Ada orang ketiga pun steady dia. Iblis datang nak goyang pun steady dia. Laki kau tu, kau tahu macam mana? Memang kau tahu dia tu jahat. Memang masalah. Iblis jam terus. Aduh, alai, macam mana lah. Dah lah, sebab jahat tu lah. Jadi cinta itu memaafkan. Allah SWT memaafkan hamba-hamba yang berdosa. Takkan aku yang berdosa tak boleh nak memaafkan si pendosa? Sama-sama dosa mah. Cakap gitu. Allah yang sifat sempurna boleh memaafkan hambanya. Kita sama-sama berdosa, apa masalah? Oh, dengar macam ni, iblis jam balik. Tapi kalau masing-masing ketakutan, tunggu kelemahan dibongkar. Kau tahu, kau tak tahu siapa laki kau lagi. Dah. Dia takkan curang dengan akunya. Dah, aku tahu je mah. Si Joya datang, menyucuk. Dia tu buat baik dengan kau. Ada ulang balik mi, aku tahulah. Si Leman ni jenuh pertahankan. Tak. Si jemaah kata, tak, tipu. Abang baik cakap betul-betul. Dah, ya Allah, jemaah. Apa yang menyampuk kamu ni, jemaah? Kata. Joyah menyampuk. Kata. Nah, ramai macam tu ketakutan. Tak bina keluarga dengan cahaya. Masing-masing bina keluarga dengan tip, dengan harta, dengan benda. Masing-masing sibuk cari duit, nak bina dengan cahaya apa? Itu yang ragu tu. Patutnya, bang, buat duit saya serah kat abang. Habis, kamu yakin tak? Saya yakin dengan Allah, bang. Abang yang risau. Saya beramal. Abang doakan saya kuat amalan. Abang doakan. Kerja saya jaga amalan. Jaga ketaatan. Saya yakin. Bukan kata, abang boleh ke? Abang boleh ke? Betul ramai yang kelang kelibut tu. Dan suami pun kata, abang sebenarnya tak boleh tanpa kamu je mah. Jam laki pula satu hal. Allah. Sedangkan laki lah yang memimpin wanita. Tapi salah guna pula. Patutnya memimpin. Dia setelah penat dalam dia berusaha, dalam dia berdakwah, maka wanita ini menjadi pendamping. Menyelesaikan apa hal-hal yang menyelesaikan tacap. Macam tu.
Jadi kita nak hati kuat, bergunanya isteri kerana kuatnya hati, berguna suami kerana kuatnya hati. Sebab tu suami yang kuat hati, dia tak bagi isteri dia kerja, tak bagi isteri dia buat macam-macam. Kuat hati suami tu. Kamu tak apa, duk kuat hati suami tu untuk menerima keburukan isteri tu. Dia kuat hati dia. Kembang kuncup ke isteri aku juga katanya. Kuat hati dia, kuat hati suami tu untuk menengok apa segala benda daripada isteri dia. Itu nama hati kuat. Abang tak kuat tahu keburukan kamu. Abang tak kuat. Abang tak kuat sudah. Itu jenuh si jemah tu tension, duk sedap nak mendaya dia kerja tu. Sibuk nak mengurungkan berat badan. Mengurungkan dosa tak sibuk. Sibuk nak pecahkan lemak. Pecahkan dosa tak mau. Kumpul dosa dia. Sibuk. Tengok dosa, tengok. Kalau boleh dosa boleh timbang kan sedap kan. Sisik timbang tengok. Sisik timbang tengok. Takut suami hilang pertimbangan. Kenapa timbang? Ibadah senang. Memang ibadah senang nanti. Bawa air untuk suami senang. Masuk syurga lah. Sebenarnya, cuba jemaah cakap jujur. Takut si Leman tu hilang pertimbangan kan. Cakap. Betul lah kat luar tu macam-macam. Yang solidnya. Yang tergulik sana tergulik sini. Kita ni apa ada. Udah lama katanya. Allah. Ni rumah tangga yang tak ada cahaya ni. Rumah tangga yang tak ada cahaya macam ni lah. Sibuk. Sibuk menjaga luaran tapi tak nak menjaga dalaman. Tak risau dengan kekuatan dalaman dia menurun. Risau dengan prestasi menurun. Makan ubat tu, makan ubat ini. Makan macam-macam makan. Tapi prestasi kekuatan dalaman menurun, tak sikit pun bimbang. Keluarga macam ni, keluarga yang bila-bila boleh tumbang. Anytime, anywhere. Tunggu isu je. Lastik sekali dia, pam, berkecah. Dia macam tin tu kan, susun tin tu kan. Tunggu baling slipper. Susun punya tinggi. Baling slipper, baling ke atas, kena paling atas. Ataupun kena paling bawah tu, tengah-tengah tu. Dia... Cara nak robohkan dia ambil slipper dia baling slash kat tengah-tengah tu. Pam kena. Runtuh at one day saja. Banner 30 tahun. Dia runtuhkan sesaat dia. Habis. Membina sikit punya payah. Tapi yelah payahnya sebab goyang kan. Slow-slow letak tin kosong. Banner rumah tangga dengan tin kosong. So slow je letak. Alah susahnya. Tak ikat. Tak ada pengikatnya. Susah payah bina rumah tangga dengan tin kosong. Tuntang-tuntang. Macam tin kosong lah rumah tangga. Hanya nak bagi tahu bahawa pasangan dialah yang paling akrab sekali. Nak bagi tahu dialah yang paling hebat sara isteri dia. Yang paling tahu nak bagi tahu dialah paling hebat sara suami dia. Dialah. Tapi tin kosong. Tinggi. Memanglah orang nampak. Dia susun tinggi kan. Tin kosong tak ada ikat. Susun dia. Tin Coca-Cola. Tin Pepsi. Ataupun tin FNN. Ataupun tin ID, susu ID. Susun tinggi. Sekali, bukan baling slipper. Bersin pun roboh dah. Macam mana lah je bila dah bisi saya bujang lagi. Kenalah persiap sekarang daripada sekarang. Jangan tunggu nak beristeri baru nak berfikir. Sebenarnya, mana-mana yang dah beristeri baru berfikir, maksudnya sebelum tu dia lalai. Sibuk dengan macam tadi ni. Celik matu umur 20 tahun, mana? Aniza mana tadi? Siapa suruh cakap? Sini. Mana tadi? Macam mana ya? Tengok nama siapa? Anizu Iju. Yang lain jangan nak apa pula. Orang cek jodoh pula dalam ni kan. Ni awal-awal tu. Dah cek jodoh, betul tinggal. Ingatkan istiqomah. Ya Allah. Ini bukan agensi kelab cek jodoh. Ni Anizu. Umur 20 tahun. Duk train cari duit. Train cari duit. Biar ada duit sendiri. Kan kahwin senang tak nak harap duit suami. Memang runtuh jahanam rumah tangga macam tu. Tapi kalau daripada sekarang nak cari apa? Cari taat, khidmat ni. Jangan ni. Mana tadi cari? Jangan ni. Nak cari ilmu, khidmat sekarang, taat sekarang. Eloklah.
Kahwin nanti elok lah. Tak adalah masalahnya. Ni yang masalah ni. Ni, celik-celik mata ni duit. Dengan harapan nak tolong mak, tolong ayah, konon nak tolong lah. Last sekali menolong. Bukan tolong, menolong. Menolong saya yang banyak bantu. Saya gini, menolong bagi tahu orang. Aku lah banyak bantu mak aku tu. Buat program tunjuk bagi kat mak. Tunjuk habis semua benda dia tunjuk. Cerita habis satu ujung rambut, ujung kaki semua cerita. Sia-sia dia habis macam tu je. Apa pun tak ada. Anak bagi mak duit, bagi barang, sebenarnya bukan untuk mak, untuk anak tu sendiri. Orang kredit untuk dia. Untuk mak, bagi duit mak, patutnya wakaf atas nama mak. Itu betul. Biar mak dapat pahala berpanjangan. Mak, 20,000 ni. Mat pergi wakaf untuk nama mak kat masjid. Okey, settle. Ni mak suka. Tak ada nak LB 14,200 lah. Ada orang tu buat. Alah ustaz nak merasa apa masalahnya? Buat macam biasa dah lah. Kalau nak merasa, nak tercengang-cengang harga 14,000 tu kenapa? 14,000 ni mak, 14,000 ni mak. Macam besar mana harga 14,000 tu? Kalau nak beli, beli. Alamak, tak ada 14,000. Ni mak, untuk mak wakaf dah 50,000 ni ha. Pakailah 14,000 ni. Baru betul. Ini bagi beg 14,000 tercengang-cengang mak dia. Alah, mak sedih. Alah sedih lah mak. Kasih si mak membesarkan kau. Mak pun satu. Allahu Akbar. Ni mak bagi 14,000, okey? Mak terima. Untuk mak akhirat mana? Ini untuk engkau, bukan untuk mak. Cakap macam tu. Untuk mak mana? Untuk beg ni, untuk engkau. Engkau dapat nama. Baiknya anak tu. Engkau yang dapat nama, bukan mak. Mak nak untuk mak. Mak nak untuk mak. Untuk apa? Mak nak wakaf mana? Pahala mak mana? Kena mak cerdik macam ni. Tak cukup tanah anak tu nak lagi ni kan. Tapi apa betul? Alang-alang nak suruh anak tu ada duit. Kau bagi mak barang boleh. Barang ni untuk engkau. Kau bagi, kau buat pula video. Kau sebar kat orang. Orang pun suka touching. Barang naik harga. Orang beli. Join. Untung untuk kau. Untuk mak apa? Mana? Mak nak setiap bulan wakaf 10,000 non-stop. Sudah mak aku ni. Alamak. Apa? Kata ratus-ratus ribu untuk kau. Bawa betul. Tak ada 10,000 sebulan. Kurang tidak, lebih tidak. Lebih lagi bagus. Bawa betul. Kita dibesar-besarkan dunia. Allah dah kecilkan dunia dah. Kenapa kita gatal besar-besarkan dia? Kenapa? Marah tak? Marahlah. Allah marah kita besarkan dunia kan. Takkan saya nak suka pula. Dalam satu kenyataan, saya ada satu orang sahabat saya, ustaz di satu tempat. Dia kata, ustaz, ada satu hari saya pergi kat Syria, belajar hadis. Ketika tu, saya tak faham apa yang disyarahkan. Tapi syekh tu bercakap dengan marah. Dia cakap apa? Talaki ni lebih berkesan. Sebab dia akan nampak. Rupanya syekh tu tengah cerita satu hadis yang Nabi marah. Dan syekh tu marah sebab Nabi marah. Dan saya cubalah pendekatan macam tu. Allah marah. Kita besarkan dunia. Nak beli-beli lah mak. Apalah sangat mak 20,000 ni mak tak ada hal lah mak. Alah tak payah lah ni besar-besarkan lah. Orang pun tak payah tahulah. Pakailah nak rasa pakai. Apa masalah pakai? Yang masalahnya rasa bosan pakai. Tak macam bagi teaser tu macam kena mengena dengan satu teaser. Yalah tak nampak orang cakap negeri ni. Tak faham lagi. Kita pun terinspirasi. Dia terinspirasi dengan anak perempuan terikut sekali. Itu ingin juga nak bagi mak beg lebih juga. Anak perempuan tak pasal-pasal kelang kelibuk cari duit niaga. Nak bagi mak. Tapi jadi isteri derhaka. Untuk apa? Untuk apa? Bagi barang dunia untuk mak. Tapi tidak bagi sebagai diri menjadi anak yang soleh. Untuk apa? Untuk dapat pujian manusia lah. Itu je lah. Jadi
sedang nyemahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena beringat. Jangan dibesar-besarkan dunia tu. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dah besar habis semua benda dia cerita. Nak pakai. Tak masalah. Tapi pastikan bila pakai, itu dia gini. Ada orang dia kata, oh, sekarang macam contohlah, saya lah, tak jauh lah, saya ambil contoh saya lah, tak jauh lah. Allah takdir kan, dunia ada kat saya. Pakai, cerita ada cerita buat untuk besar, orang tengok saya. Ustaz cakap jangan pakai, tapi Ustaz pakai. Ya, saya pakai. Tapi buatlah macam saya. Saya pakai diri saya untuk agama pula. Ha. Nak pakai boleh? Pakai diri untuk agama. Pastikan. Ini pakai agama untuk diri. Pakai agama untuk diri. Bukan pakai diri untuk agama. Habis orang agama digunakan. Ya Allah. Pakai diri untuk agama. Bukan pakai agama untuk diri. Macam mana pun rupa motor tu tak berubahnya. Macam ni juga, ke masjid juga pergi. Ke ceramah juga pergi. Tak berubah je. Kalau keluar tengok, lain macam dah ustaz sekarang. Tak ada berubah macam tu juga. Tak dibesarkan pun ceritanya pun. Cerita saja. Tak ada masalah pun. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai diri untuk agama. Tengok dunia akan datang kepada kita. Kadang orang pelik, ustaz senang-senang dia apa. Mainlah tengok macam saya, try macam saya. Jangan fikir pasal apa nak dapat, jual apa, pakai apa, jangan fikir. Fikir nak mengajar je, fikir ilmu je, fikir susun ni kerja. Jadi kalau diri yang mana pakai diri untuk dapat dunia, pakai dunia untuk dapat agama. Tu ustaz saya ni tak boleh jadi macam ustaz. Okey, lepas tu saya ni kerja begini. Okey, lepas tu dapat hasil dunia, dapat. Dah ambil dunia tu, convert balik untuk agama. Baik ustaz, akan senang cerita macam tu. Tak payah cerita banyak-banyak. Ni dah diri tak pakai untuk agama. Pakai diri untuk dunia. Dunia pula pakai untuk diri. Ya Allah. Sebab tu jadi keras hati. Keras hati. Tak bercahaya hati tu. Ustaz tak ada fikir-fikir kan nak buat side income ke side itu side ini? Boleh? Bukan tak boleh fikir, boleh ya. Tapi saya tak nak. Sebab saya tahu dalam bab ilmu ni tak boleh campur-campur. Ilham tu tersangkut-sangkut. Mikirkan banyak perkara. Jadi cukup mikirkan ilmu yang nombor satu, menyampaikan dengan penuh ilham yang mohon pada Allah Ta'ala takkan putus-putus. Kedua, menguruskan segala ketaatan, segala khidmat, segala amanah yang diberikan. Saya urus je. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, kesimpulan kita pagi ni, cukup. Pagi dah, tengah hari dah. Allah ke-12. Okey, baik. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh tengah hari yang penuh barakah ni, kita nak hati kita itu kembali kita bina dengan cahaya yang benar, kuat. Dengan hati yang kuat, maka kita menguatkan dunia yang rapuh itu. Ingat, dunia ni tetap rapuh sampai bila-bila. Jangan guna statement tadi. Kuatkan ekonomi. Kuatkan rumah tangga. Tak jadi. Rumah tangga takkan kuat, ekonomi takkan kuat sampai bila-bila. Habis tu Ustaz, CP-nya macam mana? Kuatkan hati untuk menguatkan ekonomi. Kuatkan hati untuk menguatkan suami isteri. Kuatkan hati untuk menguatkan apa? Ceritalah lagi. Isunya kuatkan hati. Dengan apa tadi? Kita bincang dari cahaya tadi. Bergunanya manusia kerana cahaya pada jiwanya. Bergunanya lilin kerana cahaya pada apinya. Kuatkan hatinya dengan cahaya. Ustaz, cahaya tu macam mana Ustaz? Manfaat. Ustaz, manfaat tu macam mana Ustaz? Ilmunya, khidmatnya, taatnya. Maka kalau manusia itu memperuntukkan dirinya untuk ilmu,
maka cahaya pun datang. Zoom. Dia pergunakan dirinya untuk khidmat, cahaya lagi datang. Zoom. Pergunakan dirinya untuk taat, cahaya pun datang lagi. Maka jika tiga-tiga ni dipergunakan serentak, cahaya, cahaya, cahaya. Maka ketika itulah dunia akan datang kepadanya. Maka kuatlah apa saja di kelilingnya. Kerana cahaya yang pada dirinya itu telah menyinari sekeliling yang gelap. Dunia bersifat gelap. Ingat, dunia itu gelap. Tak ada cahaya. Yang meneranginya itu adalah cahaya yang diberikan oleh yang maha cahaya. Contoh cahaya matahari, pemilik Allah, pemiliknya Allah. Cahaya hati, pemiliknya Allah. An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Baik. Dia kesimpulannya bukan taat itu je. Kesimpulannya itu adalah pastikan hati bercahaya. Gunakan tu. Kalau guna terus pada taat, dia takkan pergi fungsi dia. Dia pergi pada tajuk dia. Aku nak hati bercahaya. Sebab tu ada doa dia, Allah manawri qulubana binuri hidayati. Ya Allah, kurniakan cahayamu, makrifatmu, pimpin daku dengan kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahayamu. Dan dalam bab zikrullah ni kita akan masuk dengan cahaya. Dia taat ni ramai orang buat, saya buat tapi tak ada cahaya. Memanglah dia bukan buat taat, dia buat, dia tak taat. Dia kita cerita bab cahaya, baru kita cerita bab taat. Sebenarnya begitu, sepe dia. Sebab kita nak cahaya itulah, sebab tu kena taat. Ada orang dia kesimpulan taat sebab takut hilang, pun ada. Tapi kita nak cahaya tu. Maka cahaya ni ada syarat dia. Macam kita bincangkan tadi. Baik, insyaAllah kita sambung perbincangan dia pada siri yang akan datang. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan kesungguhan dalam pengajian dan mengikuti secara berterusan. Moga-moga ini asbab untuk mendapat cahaya. InsyaAllah. Teruskan istiqamah doa pada Allah SWT. untuk Allah bantu kita dalam diri keadaan yang sangat lemah ini, insyaAllah. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Moga-moga hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang pada barakah ini. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.